Maka ramai di kalangan rakyat bumi Palestin yang mengalami kecederaan fizikal, kecederaan mental, tekanan emosi, gangguan perasaan, kemurungan, dan ada yang sampai ke tahap membunuh diri. Oleh itu, kami di Aman Palestin telah melancarkan projek pembinaan Hospital Aman Palestin di bumi Gaza bagi membantu dan menyokong saudara kita di bumi Palestin. Saya ingin menyuruh dan mengajak tuan-puan yang budiman, ayuh bersama kami, kita sertai kempen pembinaan Hospital Aman Palestin ini bagi sama-sama kita menjana saham ataupun pelaburan akhirat kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan untuk Allah SWT kerana nikmat dan hidayah yang kembali pertemukan kita semua di dalam siaran langsung ataupun live bersama-sama Aman Palestin Sabah dalam Tazkirah Jumaat. Semoga tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah SWT yang menonton siaran langsung pada hari ini dalam keadaan sehat, sejahtera insyaAllah. Alhamdulillah, pada hari ini dan seminggu yang lalu kita dalam segmen Tazkirah Jumaat bersama-sama Duta Aman Palestin yang cukup terkenal juga di Sandakan. Pada kali ini kita akan bawakan seorang penceramah yang cukup terkenal juga di Sandakan, kan mungkin di Sabah juga, insyaAllah, yaitu Ustaz Muhammad Sufan bin Bahrin, merupakan ketua belia usia bahagian Sandakan. Beliau juga aktif dalam kerja-kerja dakwah di Sandakan, insyaAllah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar saudara saya Nazir Kamil di sana? Sehat? Alhamdulillah Ustaz, sehat. Alhamdulillah. Dalam pembumbang masa sebab kita di Sabah ini kita awal Jumat, so kita akan teruskanlah kita punya Tazkirah Jumat pada hari ini. Alhamdulillah, tanpa pembumbang masa, saya persilakan Ustaz untuk menyampaikan Tazkirah Jumat pada hari ini, insyaAllah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin sayyidina wa nabiyyina habibina Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wassalatu wassalaman ala kulli sahabati wa qarabatihi wa dhurriyyatihi ajma'in wa anit tabi'in wa tabi'ihim lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Terima kasih kepada sahabat kami iaitu di pihak Aman Palestin bahagian Sabah ataupun wilayah Sabah ni, yang saya hormati semua rakan-rakan Facebook yang sedang menonton live program kita pada hari ini, iaitu Tazkirah Jumaat, ya, yang dikendalikan oleh pihak Aman Palestin Sabah. Terlebih dahulu puji syukur kita kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala, ya Nazir, kerana hari ini kita dikurniakan kesihatan, nikmat keamanan, nikmat perpaduan, nikmat iman dan Islam, apatah lagi dapatlah kita meluangkan sedikit masa yang ada ini sementara menunggu waktu-waktu masuknya fardu salat Jumaat bagi negeri Sabah, ya. Kalau sekarang ni waktu Jumaat pun dah mungkin awal. Jadi insyaAllah dengan masa yang ada ni kita manfaatkan sedikit perkongsian kepada semua rakan-rakan, sahabat-sahabat kita yang mengikuti program kita pada pagi ini, termasuklah rakan Facebook bagi Aman Palestin, untuk kita berkongsi sedikit. Bersempena ni bulan ni Nazir, dah masuk bulan Rabiul Awal. Bila sebut bulan Rabiul Awal, pasti kita akan terkenang, teringat, bahkan turut serta dalam memuliakan bulan ini dengan pelbagai program bersempena dengan bulan kelahiran junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Kerana Rasulullah SAW adalah seorang insan yang sangat dimuliakan, bukan sekadar di bumi tetapi juga makhluk-makhluk Allah di langit, bahkan ia merupakan kekasih Allah Subhanahu Wa Taala yang sentiasa membawa panji-panji Islam, membawa agama ini sesempurna yang cukup hebat, seselengkapnya, seseindahnya. Maka kita sangat bersyukur kerana kita juga bertuah sebenarnya Nazir dan juga penonton-penonton kita bahawa kita ni adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka menjadi satu tanggungjawab dan peranan kita sebagai rasa syukur, kerana salah satu nikmat juga adalah Rasulullah SAW itu adalah satu nikmat besar juga buat seluruh manusia sejagat. Ya, jadi oleh sebab itulah kita kena menunjukkan, membuktikan, menzahirkan rasa kebersamaan kita dan solidariti kita dalam memeriahkan lagi, memahamkan masyarakat tidak kurang dan lebihnya untuk kita faham yang kita ni berada di bulan Rabiul Awal. Ya, bulan kalender Islam yang kita kena ingat adanya sambutan Maulid Rasul. Walaupun dibincang panjang lebar tentang para ulama tentang isu ini, namun apa yang penting kita melakukan program-program seumpama ini tidak lain kerana di luar sana mungkin ramai yang terkenang, mungkin mereka ada ikon-ikonis mereka, mungkin mereka ada pujaan-pujaan mereka. Maka tidaklah salah untuk kita mengimbangi kecelaruan manusia itu dengan susuk tubuh Nabi SAW yang harus kita sedar. Sebab itu Nabi SAW ni adalah qudwatun hasanah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Pada diri baginda Nabi SAW itu terdapat suri teladan yang perlu kita ikut, luar dan dalam Nabi SAW. Maka itu Nabi SAW itu datang bukan sekadar untuk memenuhi kesempurnaan para Rasul, tetapi penutup sekalian para Anbiya dan Rasul, tetapi Nabi SAW diutus itu dengan banyak tugas. Antara lain iaitu memperbetulkan bearing kehidupan kita, yakni akhlak kita. Ya, akhlak kita hari yang perlu diperbaiki kerana di zaman Nabi SAW ketika awal kedatangan Islam, kita melihat bagaimana Nabi boleh merubah, membentuk dan juga membuat satu perubahan yang cukup luar biasa daripada umat ketika itu orang Arab jahiliah, lalu didekatkan kepada mereka wahyu, maka akhirnya menjadi mereka umat yang luar biasa. Sehinggalah terbentuknya sebuah daulah ataupun negara Islam yang pertama di Madinah Al-Munawwarah. Baik, untuk itu sebenarnya mengingatkan saya satu kisah sebenarnya. Ya, kisah yang boleh kita kongsikan kepada penonton kita pada malam pada Jumaat ini, iaitu kisah Imam Ahmad bin Hanbal. Saya kutip dari satu buku yang cukup menarik, iaitu Ikon Syabab yang dikarang oleh guru kami, iaitu Dr. Umar Muhammad Nur. Kata beliau dalam ini, dinukilkan cerita ini, tokoh Imam Ahmad bin Hanbal. Beliau seorang tokoh yang kita kenal merupakan tokoh hadis, bergelar hafiz pula tu. Hafiz ni dia kalau dalam Quran dipanggil hafiz Quran, tetapi dalam ilmu hadis dia ada hadis yang mereka ni alim dan juga sangatlah faqih tentang hadis-hadis Nabi SAW. Mereka juga dipanggil hafiz. Sekaligus pakar fiqh. Fiqh ni kita tahulah ya Nazir, fiqh ni hukum hakam, hukum ambil wudu, hukum terkeluar angin, terkentut sebagai istilah dia, ya, minta maaf, dan begitulah hukum fiqh. Beliau ni adalah seorang yang pakar dan telah mencapai satu peringkat. Dia ni mujtahid sebenarnya. Mujtahid ni orang yang dah boleh berfatwa. Macam kita ni Nazir, tak pandai kita berfatwa. Kalau kita berfatwa mungkin ramai akan sesat nanti. Ya, jadi kita perlukan orang-orang yang alim, yang faqih, yang mujtahid untuk kita mendapat pandangan pada mereka. Maka fatwa-fatwa beliau terus menjadi ikutan pada hari ini sehinggalah dikenali sebagai pengasas kepada mazhab Hanafi. Dipanggil Hanbali, mazhab Hanbali, maaf ya, mazhab Hanbali kerana Imam Ahmad bin Hanbal. Maka Imam Ahmad bin Hanbal ni dia sangat-sangatlah di zaman dia tu sangat-sangatlah dia mempertahankan akidah umat. Dan ini menjadi tanggungjawab para ulama dan sekalian para umat Islam untuk memelihara akidah. Kerana akidah ni perlu kita kukuhkan, akidah perlu diperkuat dan perlu di asasnya tu perlu disempurnakan. Kerana kalau masalah akidah tidak begitu strong ataupun tidak kukuh, maka mudahlah mengikuti masalah-masalah ajaran sesat dan sebagainya. Maka apa yang berlaku? Ketika di zaman dia tu, apabila kumpulan Mu'tazilah, ni golongan Mu'tazilah lah, aliran akidah di zaman dahulu tu, ada golongan-golongan kumpulan Mu'tazilah yang disokong oleh kerajaan Abbasiyah. Kerajaan Abbasiyah, kerajaan besar, berusaha untuk menyebarkan akidah sesat mereka.
Jadi Imam Ahmad bin Hanbal waktu itu sangat tegas. Dia sangat tegas. Dia sangat tegas. Dan akibat sikap ini, maka Imam Ahmad bin Hanbal ni diburu oleh pihak pemerintah. Waktu itu, mereka diburu oleh pemerintah untuk ditangkap. Dan beliau sempat bersembunyi di rumah salah seorang muridnya. Istilah kalau kita di Sabah ni bertapuk lah. Bertapuk di rumah salah seorang muridnya yang bernama Ibrahim bin Hani. Ibrahim bin Hani. Namun selepas 3 hari kemudian beliau meminta untuk dicarikan lagi tempat persembunyian yang baru. Nak mau tinggal di situ sudahlah Nazir. Dia mau pindah rumah yang lain. Dia mencari tempat persembunyian yang lain. Maka Ibrahim Hani ini berasa sangatlah risau dan bimbang. Kerana kalau takut nanti kalau berpindah musuh nampak habis kena tangkap. Ada bocor maklumat, ada nampak sosok sekian-sekian Imam Ahmad bin Hanbal bergerak ke satu tempat ini. Maka itu satu kebimbangan. Maka Ibrahim Hani ini berasa sangat risau, bimbang dan takut. Sedapat mungkin beliau merayu kepada Imam Ahmad bin Hanbal. Ibrahim bin Hani ni pula dia nak merayu kepada Imam Ahmad bin Hanbal, janganlah pindah. Biar di rumah tu sajalah. Di situ saja, nak payah pindah. Akan tetap dalam persembunyian itu. Maka Ibrahim berkata, wahai Abu Abdillah. Biasa orang Arab ni, Nazir, kalau kita pergi Mekah atau pergi ke era-era negara Arab, biasa kalau lelaki ni sinonim sangatlah, namanya Ahmad, Muhammad. Dia panggil tu Muhammad, Ahmad, Muhammad, Abdillah. Dia kata, padahal mereka ni ada nama-nama lain. Mereka ni ada nama lain, tapi dia jadi sinonim sebab dan jadi sinonim waktu orang-orang Arab tu dia bila sebut dia kata Abdillah, dia kata wahai Abu Abdillah, dia kata wahai hamba Allah, kan, tempat ni cukup selamat untuk tuan. Dia kata Ibrahim bin Hani kata ni tempat ni selamat, tak payahlah kita berpindah-pindah. Jika tuan berpindah, saya bimbang, dia kata persembunyian tuan ini akan terbongkar. Dia kata. Namun Imam Ahmad bin Hanbal yang mulia, yang baik ini tetap berkeras juga kepada Ibrahim Hani tu, tolong cari tempat persinggahan ataupun tempat persembunyian yang lain. Beliau berkata, kata Imam Ahmad bin Hanbal, carilah dahulu tempat persembunyian yang baru. Nanti aku ceritakan kenapa aku buat macam begitu. Nanti aku ceritakanlah. Sebab maklumlah kalau bab-bab begini ni Nazir, mesti ada strategi. Macam kita ni, macam usaha-usaha aman Palestin, takkan kita nak bantu Gaza sebagai contoh. Nak bantu Gaza mesti ada strategi. Mesti ada kaedah apa benda keperluan masyarakat Palestin waktu ketika ini, perlunya apa, mungkin nak perlukan hospital, pendidikan dan sebagainya. Takkan kita nak buat pasar. Kerana itu tidak ada keperluan sangat pun, kita kena buat tempat yang sangat emergency dan sangat penting. Contohnya medik lah, keperubatan, hospital. Kena merawat, nak berbagi kesihatan kepada masyarakat di Gaza. Begitu jugalah, mesti ada strategi. Dalam Islam, kita diajar berstrategi. Rasulullah SAW satu di zamannya itu, antara disebut dalam sirah Nabawiyah, Nabi SAW ni orang yang kerap bermusyarat. Sehingga kan Nabi tu dia ada musyarat dia. Kadang-kadang syuranya melibatkan Abu Bakar dan Umar saja. Ni majlis tertinggi lah ni. Tertinggi, dia punya komiti dipanggil. Kita panggil hari ni komiti. Ada dia musyarat tu bersama dengan kabilah-kabilah Arab. Dia ada begitu. Jadi Nabi ni orang kerap musyarat. Sebab itu strategi Nabi jalan untuk melebar luaskan dakwah begitu berhasil. Keberhasilan tu ada. Sampailah Islam itu berkembang ke pelosok dunia. Mari saya lanjutkan lagi ya. Maka Imam Ahmad bin Hanbal kata, carilah tempat bersembunyi yang baru, nanti aku bagi tahu apa sebab musabab aku buat sedemikian. Maka Ibrahim bin Hani ni pun Nazir, dia pun pergi carilah. Maka Ibrahim ni mempunyai pilihan melainkan menurut keinginan Imam Ahmad bin Hanbal, setelah mendapatkan tempat yang baru, maka beliau memaklumkan perkara itu kepada Imam Ahmad. Maknanya jumpalah tempat persembunyian tersebut. Maka apabila melangkah keluar, Imam Ahmad bin Hanbal menjelaskan sebab perpindahan tersebut. Ya, sebab perpindahan tersebut. Jadi beliau berkata, apabila Nabi, dia beritahu apa reason dia. Apa reason dia? Dia kata apa? Apabila Nabi SAW berhijrah ke Madinah, ya, baginda bersembunyi di mana? Gua Thur. Jangan kamu bilang gua Gumantung pula. Itu tak ada mengenal. Jadi maka Nabi SAW itu dia kata, Nabi SAW itu bila mana dia berhijrah ke Madinah, maka Nabi SAW bersembunyi di Gua Thur. Gua Thur di Mekah. Berapa lama Nabi bersembunyi? 3 malam. 3 malam. Ada kata riwayat 3 hari.
selepas itu baginda meninggalkan gua tersebut. Betul kan? Maksudnya lepas Nabi SAW di Gua Thur, lepas 3 hari Nabi keluar daripada Gua Thur, Nabi menuju ke mana? Ke Quba. Sampai ke Quba beberapa tempohnya. Ada riwayat kata seminggu, ada riwayat kata beberapa hari lah. Maknanya Nabi singgah di Quba, baru Nabi meneruskan perjalanannya ke mana? Ke Yathrib ketika itu sebelum berpindah bernama Madinah. Maka itulah reason ataupun alasan yang dibuat oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Maka Imam Ahmad bin Hanbal kata waktu dia sambung lagi beritahu dengan Muhammad Ibrahim Hani, dia kata apa? Sungguh, dia kata Imam Ahmad bin Hanbal, tidaklah patut bagi kita untuk mengikuti sunnah Nabi SAW di waktu kita senang. Okay. Namun meninggalkan sunnah Nabi SAW di saat susah dan sukar. Faham tak maksud dia ni, Nazir? Maksudnya, ini ditulis dalam Manaqib Imam Ahmad bin Hanbal, iaitu Imam Ibnu Al-Zawji. Dia kata apa? Maksudnya di sini, kita kebanyakannya ikut sunnah Nabi ni, ataupun ikut cara hidup Nabi, kebanyakan yang senang-senang, yang mudah-mudah. Yang susah-susah tu memang tak buat pun. Yang senang-senang tu okey, contoh yang senang tu apa? Makan dengan makan buah-buahan dahulu, itu senanglah. Pakaian-pakaian dengan sebelah kanan dahulu, baru memakai pakaian kita kena sarung atau pakai belah kanan dulu baru masuk belah kiri. And then kalau kita nak tanggalkan pakaian, kita kena buka belah kiri baru belah kanan dengan baca bismillah, macam-macam. Tapi perkara-perkara susah macam Imam Ahmad bin Hanbal, walaupun agak berat Imam Ahmad, sepatutnya lagi baik nak Imam Ahmad bin Hanbal stay di rumah yang pertama dia masuk tu. Tetapi kerana nak ikut sunnah Nabi dalam keadaan sukar, ya, Nabi 3 hari saja tinggal situ, maka dia cari kepada Ibrahim Hani supaya cari tempat lain untuk ditinggal. Ini menunjukkan apa tu? Imam Ahmad bin Hanbal, kalau kita tengok sikap cinta Rasul dia. Sikap Imam Ahmad bin Hanbal ini adalah cerminan jiwa yang sangat-sangat mencintai Nabi SAW. Dan cinta Rasul diukur dengan sejauh mana kita mengamalkan sunnah Nabi SAW. Ukuran kita adalah macam mana kita nak amalkan sunnah Nabi itu, sejauh mana. Maka malah semakin kita cinta akan Nabi SAW, maka semakin kita dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini disebut dalam Al-Quran. Allah kata apa? Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'u yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Allah kata, wahai Muhammad, katakanlah wahai Muhammad, jika benar-benar kamu mengasihi Allah Subhanahu Wa Taala, maka ikutilah daku. Nescaya Allah mengasihi kamu serta mengampunkan dosa-dosa kamu, dan ingatlah bahawa Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Dan ini yang kita tahu bahawa cinta Rasul ni sebenarnya, Nazir dan penonton-penonton semua, bukan setakat membeli produk-produk sunnah. Produk-produk sunnah kita kayu sugi, ya, buah kurma, bagi-bagi macam-macam. Produk-produk sunnah kan banyak dah sekarang, abatus sauda, apa lagi, madu, macam-macam dah berlegar banyak supermarket, dah jadi perniagaan yang bagus dah. Dia bukan sekadar juga cinta Rasul ni memakai pakaian-pakaian sunnah, pakai serban, jubah, ya, atau apa lagi, wangi-wangian, kain sugi dan sebagainya. Dan bukan juga memakan makanan sunnah yang seperti yang kurma dan sebagainya. Makan kambing, Nabi makan kambing, kita pun makan kambing. Jadi kita pun malas. Nabi tidaklah sekerap memakan kambing, tetapi Nabi juga memang ada makan kambing. Tapi kita ni makan kambing sunnah, makan sawi tidak sunnah, anak mati nak kita. Sabah ni banyak tempat sayur-sayuran, ada kubis, ya, apa lagi, patola, macam-macam di Kundasang tu, ya. Itu tidak sunnah, Nabi mau kambing juga. Kalau begitu jam lah kita. Tak begitu sebenarnya. Maka akan tetapi sebenarnya, hakikat cinta Rasul itu ialah meneladani sifat dan sikap baginda Nabi SAW dalam semua keadaan. Dalam keadaan sama ada dalam keadaan kita suka ataupun duka, dalam senang ataupun susah, dalam gembira ataupun sedih, maka itulah cinta Nabi SAW. Samalah macam waktu COVID begini kan. Nabi banyak ajar kita bila ditimpa musibah. Contoh, banyak di praktikal hari ni kan, tentang quarantine. Itu satu sunnah Nabi, nama je berbeza. Tapi Nabi sudah mengaplikasi di zaman itu. Kita ada istilah ikhtiar yang kita kata jangan masuk di kawasan yang ada wabak. Kita buat begitu. Maka adalah dipanggil SGR, adalah sistem kena ambil permit, sistem dah ada sistem. Maka itu adalah satu sunnah. Kalau kita tahu, kalau kita faham, itu yang berlaku.
Sepatutnya begitulah. Ada sistem dia, benda ni tak boleh kena swab, tak boleh orang yang berwabak tidak boleh didudukkan, dikumpulkan bersekali. Maka ada pusat-pusat kuarantin yang berlaku di macam tempat, ada dewan, ada macam-macam lah. Maka cinta Rasulullah itu atau mencintai Rasul bermakna kita mengamalkan semua sunnah Nabi SAW tanpa kita memilih-milih. Ini aku okey, yang ini tak okey, tak boleh. Sebab tu memegang sunnah Nabi ini maksudnya kita kena sayang Nabi dengan cara kita mengikuti apa yang Nabi turuti. Nabi kata solat 5 waktu. Maka wajiblah 5 waktu. No choice. Dan itu adalah mandatory. Seorang Islam kena buat. Sebab itu ramai di zaman-zaman dahulu tabi'in, kalau kita nampak kisah-kisah hidup mereka luar biasa. Ada satu tabi'in berlaku. Sempat saya baca sikit. Satu tabi'in di zaman tabi'in, apabila berlaku, dia ni sakit tu. Tuan guru ni sakit. Syekh ni sakit. Lalu apa yang berlaku? Dia panggil anak murid dia. Bacakan hadis-hadis Nabi SAW. Bacakan kepada aku hadis-hadis Nabi SAW. Baca. Bila Nabi baca, baru tenang imam tersebut ataupun syekh tersebut jadi tenang. Bayangkan tu. Kita baca hadis Nabi pun susah lah. Ya, kadang-kadang sebab tu saya galakkan. Di bulan cinta Nabi ni, kita kena sentiasa membuat satu anjakan paradigma seperti mana yang berlaku dengan Ibnu Battuta Al-Hambali, Ibnu Battah Al-Hambali. Dia menyatakan dalam kisahnya, iaitu dalam dia berbaring saja, dalam keadaan dia berbaring untuk tidur, aku mengamalkan 40 hadis Nabi SAW yang meriwayatkan daripada Rasulullah SAW. Dia buat ada 40 hadis yang dikisahkan macam mana tidur, baring, dan tentang itulah selama banyak 40 hadis dia baca tu. Dia baca dan dia amalkan. Ini satu perkara yang hebat. Dan sebab itulah kita sebagai masyarakat Islam melakukanlah apa yang terbaik. Bukan sekadar itu, ni hari Jumaat kita kena banyak berselawat ke atas Nabi SAW. Kita kena banyak bersedekah. Apa yang Nabi buatlah, bersedekah, berselawat, datang awal pergi masjid sebagai contoh hari Jumaat ni. Maka apatah lagi kita melakukan infak kepada apa yang diusahakan oleh Aman Palestin ini. Maka saya menyeru pada diri saya dan sekalian orang Islam, dan bukan Islam sendiri pun, kerana isu Palestin bukanlah isu umat Islam semata-mata, tapi isu kemanusiaan. Dia isu yang harus kita kena angkat dan kena sentiasa mempunyai rasa tanggungjawab kita untuk membantu dan masyarakat orang-orang Palestin dan juga bumi-bumi yang mana yang teraniaya masyarakat dia. Maka oleh sebab itulah di bulan Maulid Rasul ini kita kena ambil semangat dan sentiasa membaca sirah-sirah nabawiyah, membaca juga kisah-kisah akhlak Nabi SAW, kerana zaman kita ni ada zaman yang cukup mencabar, zaman fitnah, zaman yang cukup memberi kepada kita kesedaran untuk sentiasa berjaga-jaga dalam kita memahami kehidupan orang bersyariat. InsyaAllah kalau kita ikut dengan apa yang Nabi SAW tunjukkan, dunia ini akan lebih aman, lebih selamat dan lebih makmur, dan umat Islam akan lebih tenang dan gembira insyaAllah. Dan insyaAllah mudah-mudahan dengan keberkahan hidupnya sunnah-sunnah ini kita dapat lakukan yang terbaik insya-Allah. Mungkin ini sedikit tazkirah yang boleh kita katakan Nazir di hari Jumaat yang penuh berkah ini, supaya kita perbanyakkanlah. Bagi saya satu, selawat. Banyakkan selawat. Ini perintah Allah. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dan para malaikat mengucapkan salam dan selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wahai orang-orang beriman, seruan ini ditujukan kepada kita. Maka mengucap salam dan selawatlah kamu kepada Nabi SAW. Sebanyak mungkin, sekerap boleh kita berselawat. Ya, itu yang pertama. Yang kedua ni, amalkanlah apa-apa sunnah Nabi SAW yang dalam konteks konsisten, berterusan. Ya, antara lainnya iaitu solat 5 waktu berjemaah bagi kaum lelaki di masjid dan sebagainya. Ya, begitu juga dalam hal makan, mesti memakan makanan yang sehat, makanan yang berkhasiat. Ya, Nabi SAW mengajar kita cara memakai pakaian yang bersih dan sebagainya. Ini satu kaedah yang Nabi ajar pada kita. Sambil-sambil juga kita ulang kaji ataupun membaca tadabbur hadis-hadis Nabi SAW. Baca satu hari pun jadilah satu hadis Nabi SAW untuk kita baca, faham dan kita hayati dalam hidup kita insya-Allah. Mudah-mudahan ada impak dan juga keberhasilan untuk kita memahami hakikat Nabi SAW di bulan Maulid Rasul ini, tentang besarnya perjuangan baginda Nabi untuk umat ini. Wallahu a'lam. Ya, Alhamdulillah telah selesai kita punya tazkirah kita pada Jumat kali ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua.
dan dapat kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari kita, terutamanya sunnah Nabi Muhammad SAW. Jadi yang lebih dan kurang mohon dimaafkan. Yang benar datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Benar, dan yang salah, khilaf atau keliru itu datang daripada diri pribadi saya sendiri sebagai manusia yang tidak luput dari melakukan kesalahan, insyaallah. Dan jangan lupa perbanyakkan selawat, mudah-mudahan kita mendapat syafaat oleh Allah Subhanahu, syafaat daripada baginda Muhammad SAW. Bukan pada hari Jumat saja, pada hari-hari seterusnya kita perbanyakkan selawat, insyaallah. Tidak lupa juga Aman Palestin ada membuka ruang untuk mereka yang ingin bersedekah Jumat, kan? Kita bersedekah Jumat dalam kempen bantuan kecemasan Yaman, kan? Dan juga untuk siapa yang berminat untuk menyertai pelaburan akhirat, kami telah sediakan nombor akaun di bawah nih, ada di bawah nih, untuk sama-sama kita bersedekah insyaallah pada hari Jumat ini, insyaallah. Itu saja daripada saya pada hari ini. Kita jumpa lagi dari hari yang sama, hari Jumat. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.